Kau lepas belakang pada air. Lepas belakang pada air. Nampak? Kita nak tanyalah sikit. Tanya rukun semaya kau berapa. Lo ni masyarakat sangat memerlukan ilmu fardu ain. Jangan kita buat alasan kata masyarakat pandai dah semaya. Masyarakat dah pandai dah puasa buat ibadat kepada Tuhan dia pandai dah. Jangan buat lagu tu. Kita tengok masyarakat Fatihah pun tak pandai. Rukun semaya dia buat semaya pun tak tahu berapa. Kita sebut rukun semaya 13, ada kata 17, ada kata citra bila. Tak boleh bila. Siapa 9, sudah tak jumpa cari dah. Tak jumpa cari dah. Waktu umur 50, 60. Kalau budak-budak nyanyonya lah kita. Macam mana nak temu dengan Tuhan? Bimbang ke diri. Katanya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Di dalam kitab dia Risalah Sabilul Iddika wal I'tibar. Kita sebut dah kitab ini berbicara mengenai perjalanan umur manusia. Perjalanan umur manusia. Yang mana hujungnya akan berlangsung, akan berlaku dua perkara sahaja, sama ada di syurga ataupun di neraka. Maka tahap-tahap perjalanan manusia itu diberitahu, disebut oleh Imamul Haddad, dan apa yang perlu kita isi di dalam peringkat-peringkat umur kita. Ada benda kita tak perlu isi apa-apa. Macam ala zuriat kita nak isi berapa dia, ala ruh kita pun tak tahu. Yang paling penting adalah umur, iaitu umur di dunia. Hak ni paling peringkat paling bahaya sekali, kerana perlu kepada pengisian. Apabila mencapai kepada peringkat alam mahsyar, tak perlu isi dah. Tak perlu ibadat dah kita. Kita hanya menunggu saja daripada hasil umur di dunia sahaja. Maka peringkat umur yang paling getir, paling payah sekali bagi manusia adalah peringkat umur berada di dunia. Maka katanya Al-Imamul Haddad, selawat dan salam ke atas hambanya dan rasulnya, junjungan kita dan penghulu kita Muhammad, seorang yang terpilih dan terutama, yang diutuskannya sebagai rahmat kepada semesta alam dan ditutup dengannya sekalian para nabi-nabi. Juga kepada ahli keluarganya yang bersih dan suci, kepada para sahabatnya dari kaum muhajirin dan ansar, serta pengikut-pengikut mereka yang baik dan patuh hingga ke hari pemutus dan pembalasan, di mana semua manusia ketika itu terbahagi kepada dua golongan. Satu golongan menuju ke syurga dan satu golongan pula menuju ke neraka. Al-Imamul Haddad selepas daripada mengucap bismillah, alhamdulillah, maka bermulalah Imam Haddad berselawat kepada junjungan Nabi SAW, yang mana datuk dia lah Al-Imamul Haddad, hasil zuriat keturunan Nabi SAW, berselawat kepada datuk dia. Bukan kata Nabi, bukan kata umat sahaja berselawat kepada Nabi, Nabi sendiri berselawat kepada diri dia. Nabi sendiri berselawat kepada diri dia. Maka katanya Imam Haddad, selawat dan salam sejahtera. Kita dengan Nabi kita ni ada tiga cara. Sama ada kita nak berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Ataupun kita nak beri salam kepada Nabi, Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, boleh. Selawat, salam. Ataupun kedua-duanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selawat dan salam. Maka selawat ini katanya Nabi, sesiapa yang berselawat kepadaku. Nabi sebut dalam satu hadis, man salla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyara mar. Ya, katanya siapa dia yang berselawat, katanya Nabi, siapa dia yang berselawat kepada aku sekali selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekali saja selawat, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya. Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat kepadanya dengan 10 rahmat. Kita selawat kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala yang balas. Kerana apa? Kerana ia merupakan kekasih Allah. Maka jika orang memuji kekasih kita, puji orang yang kita sayang, anak perempuan kita, anak lelaki kita, isteri kita, oh isteri awak pandai masuk dia, oh kita rasa bangga. Awak makan dah, saya nak belanja awak ini.
Apa? Gembira kerana memuji apa orang yang kita sayang. Maka katanya Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad, kalau berselawat kepada Nabi Muhammad, aku kekasih dia akan membalas 10 kasih sayang. Menurunkan 10 kasih sayangku kepada kamu. Maka katanya Nabi SAW, siapa dia selawat kepadaku, maka Allah Ta'ala akan menurunkan 10 rahmat kepada dia. 10. Dan 10 kesalahan dia akan dihapuskan. 10 benda. Dosa kita hari-hari ni, kita dengan Allah Ta'ala ni banyak masalah. Tak ada orang payah nak lepas daripada dosa dan silap dengan Allah. Dalam masa 24 jam, macam mana kita nak jaga anggota kita, zahir dan batin, supaya kena dengan Allah Ta'ala. Oi, payah nak jaga. Maka kesilapan kita ni banyak dengan Allah. Menurut peringkat masing-masing. Ada peringkat zahir, ada peringkat macam-macam lah. Peringkat menurut peringkat nafsu kita. Ketiganya, Allah Ta'ala akan memberi 10 pahala kebajikan. 10 rahmat. 10 pahala kejahatan disapu. 10 kebaikan. Kadang-kadang sehari tak sapa 10 kebaikan kita buat. Mari semaya, tolong orang, ngaji. 3, 4, 5 ya dalam hari. Orang lain semua duduk saja, tak buat ibadat pun, tak buat kebajikan. Maka semata-mata sekali berselawat, 10 pahala kebajikan. Seolah-olah kita buat kebaikan 10 kali. Keempatnya, 10 darjat Allah Ta'ala beri kita di dalam syurga. 10 darjat di dalam syurga, yang mana satu darjat dengan satu darjat ni, perbezaan dia, tinggi bangunan dia dan dari sudut kemewahan dia. Kalau kita hotel 5 bintang, 6 bintang, 7 bintang ni, jarak di antara satu bintang ni, satu peringkat, satu darjat, katanya Abdullah ibnu Abbas 500 tahun perjalanan. Berkenderaan, kita naik kenderaan 500 tahun perjalanan, belum sampai lagi tingkat kedua daripada syurga. Itu semata-mata kita berselawat kepada Nabi, 10 tingkatan kita boleh di dalam syurga. Yang mana bangunan paling mewah kita tengok di atas muka dunia ni, kalau menara Burj Khalifah lah di Abu Dhabi tu, paling mewah sekali, 100,000, 150,000 semalam duduk. Yang mana duduk dalam mah, rasa mewahnya, kita rasa macam raja. Kita nak makan makanan Jepun, makanan Korea, dia akan naik helikopter pergi ambil makanan buat mari on the spot. Panas-panas lagi, barang asli pure. Tu kita rasa mewah. Bangunan itu daripada ujung sampai ke atas je saja sampai dah atas. Tu seje. Nilai kemewahan seje tu setara tu. Nilai dia satu malam 100,000. Macam mana nilai bangunan 500 tahun perjalanan. Seje perjalanan tu kita rasa macam kita jadi raja dah di muka dunia. Tetapi macam mana 500 tahun perjalanan, tak tahulah. Kemewahan dia duduk dalam syurga tu baru sekali selawat 10 darjat tu hewi. Satu darjat 500 tahun. Kali 10, 5,000 tahun perjalanan. Darjat sekali selawat. Macam mana kalau tahun bulan ni kita panggil orang berselawat di rumah kita? Sempena bulan Maulid ni masuk, bulan kelahiran Nabi SAW. Kita panggil saudara kita, ahli qaryah kita, ahli jemaah masjid kita ke, saing-saing sahabat kita, mari rumah kita berselawat kepada Nabi. Ajak 10 kali saja. Sallallahu ala Muhammad. Selawat saja. Satu kali tu bayar 10 darjat. Kita selawat sekali tak, 10 kali paling kurang ada 20 kali selawat. Bulan ni lah kita boleh berselawat pergi rumah orang untuk tujuan selawat. Bulan lain mungkin payah kita pergi rumah orang nak selawat, rumah Tok Imam kata, awak ni ada masalah apa tiba-tiba nak mari selawat rumah saya ni. Tapi kalau bulan Maulid, bulan Rabiul Awal ini, kalau kita pergi selawat orang tak marah dan orang panggil untuk mengadakan upacara berselawat. Ataupun dipanggil marhaban ke, dipanggil Maulid berzanji ke, baca rawi ke, itu istilah-istilah belaka. Yang penting pengisian di dalam majlis itu adalah berselawat kepada Nabi. Kita tidak buat pun benda-benda yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Di dalam majlis Maulid yang kita adakan, pertama kita baca Quran. Adalah seorang bacalah ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bacalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Semua ayat-ayat Quran memuji mengenai Nabi SAW. Baca Al-Quran. Kedua, kita baca selawat dalam majlis selawat. Dalam majlis Maulid tu kita selawat kepada Nabi beramai-ramai sambil berdiri. Ketiganya, kita baca doa. Kita baca doa selepas daripada majlis, kita berdoa supaya Allah Ta'ala terima amalan kita. Jangan kita rasa kita ni ikhlas kita yang menyebabkan Tuhan terima. Kadang-kadang amalan yang ikhlas, kalau Tuhan kata saya tak terima, kita nak buat macam mana?
Maka kita kena minta dengan Allah supaya terima amalan kita. Sekalipun amalan saya rasa tidak ikhlas. Tetapi, ya Allah ya Tuhanku, saya sangat berharap, begitu berharap. Sungguh di dalam hati saya merasai betul-betul berharap supaya diterima amalan saya. Kalau ikhlas, saya rasa saya tidak ikhlas. Kadang-kadang merasai ikhlas itu pun tidak ikhlas. Saya rasa saya ikhlas itu pun tidak ikhlas. Maka berdoa supaya Allah Ta'ala terima amalan. Ketiganya antara amalan yang kita buat dalam majlis maulid adalah kita baca kisah Nabi. Maka semua 4 perkara ini ada di zaman Nabi. Dan benda itu bukan dibuat, direka-reka oleh orang tanah Melayu kita, orang Johor kita. Tak. Benda itu sudah dibuat di zaman Nabi. Baca Quran tentu dah ada zaman Nabi. Dan Nabi pun suruh kita, menganjurkan kita membaca Al-Quran. Satu huruf di dalam Al-Quran menyamai dengan 10 pahala kebajikan. Kalau kita baca dengan tidak ada ismaya. Kalau ada wudu, kita ada wudu, ada sembahyang, kita baca Al-Quran, dapat 20. Satu huruf, 20. Kalau kita baca dalam solat, ketika duduk kita sembahyang sunat duduk, kita sembahyang sunat, sambil duduk kita baca Al-Quran di dalam sembahyang, dapat pahala 25, satu huruf. Kalau kita baca sambil berdiri dalam solat, Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Baca sambil berdiri dalam solat Al-Quran, satu sama dengan 50. Tu anjuran Nabi SAW mengenai baca Al-Quran. Dalam majlis tu kita baca Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan balas. Kalau kita ada semaya, setiap kali satu huruf menyamai dengan 20 pahala kebajikan. Kita berselawat dalam majlis tu, katanya Nabi berselawat sebagaimana saya sebut tadi, ada 40 kelebihan. Kelebihan banyak. Hak ni antara disebut di dalam hadis, 40 Allah Ta'ala akan beri. Ketiganya, kita baca kisah Nabi. Adakah cerita benda-benda ini tidak dibuat zaman Nabi sebagaimana setengah manusia sekarang mendakwa benda ini tidak dibuat zaman Nabi. Kalau buat pun tidak ada pahala. Benda-benda yang direka, bid'ah. Awak buat saja, ya habis duit saja. Benda yang tidak dibuat di Nabi tidak ada pahala. Betul kau tidak membaca sirah Nabi, membaca cerita Nabi itu tidak ada zaman Nabi. Kita tengok dalam Al-Quran sendiri. Kitab yang paling sahih dan menjadi rujukan seluruh orang Islam menyatakan banyak kisah-kisah Nabi disebut di dalam Al-Quran. Kalulah kisah Nabi itu tidak disebut zaman Nabi, berarti kata-kata ini dusta sama sekali. Kerana cerita Nabi ini disebut di dalam Al-Quran. Cerita Nabi Yusuf, satu surah mengenai cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Musa, bukan kata cerita Nabi. Cerita wali-wali pun disebut di dalam Al-Quran. Cerita wali disebut dalam Al-Quran. Ya? Ashabul Kahfi ini wali Allah. Cerita Iskandar Zulkarnain, cerita Nabi Allah Khidir alaihi salam dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Cerita Siti Maryam. Siti Maryam ni perempuan, tak ada ulama kata dia nabi. Dia ni wali Allah pada zaman dia, yang mana ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka bukan kata cerita nabi saja disebut di zaman Nabi. Cerita wali-wali pun disebut. Maka kita sekarang mengulang sunnah Nabi, membaca kisah-kisah Nabi. Bahkan cerita yang paling afdal adalah kisah penghulu segala nabi-nabi, iaitu kita dah buat sekarang cerita mengenai kelahiran Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana cerita Nabi Yusuf, Nabi lain disebut di dalam Al-Quran merupakan kitab paling mulia menurut agama Islam. Kalau nak sentuh mesti ada ismaya kemuliaan dia. Maka di dalamnya terisi cerita-cerita. Maka tidak salah kalau kita kata Al-Quran juga kitab maulid. Tidak salah kerana menyebut mengenai cerita-cerita kelahiran Nabi Musa macam mana, kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam macam mana Siti Maryam mengandung cerita Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka Allah Ta'ala sendiri menyebut kisah-kisah Nabi dia. Maka cerita paling afdal adalah cerita penghulu segala Nabi-Nabi. Yang mana kita dok sebut cerita dalam baca Rawi, dalam baca semua kisah-kisah maulid ini mencerita mengenai hari kelahiran Nabi. Tarikh, masa dia, siapa dia yang berlaku, siapa dia yang masuknya, apa dia yang berlaku ketika hari kelahiran bulan pertama Siti Aminah mengandung Nabi SAW. Mari Nabi beritahu kepada, mari Nabi sebelum daripada tu beritahu kepada Siti Aminah, ya Aminah, kamu melahirkan, kamu sekarang mengandung manusia yang seafdal makhluk dia tu. Maka apabila kamu melahirkan dia, beri nama Samiha Muhammad, beri nama dia Muhammad. Bulan pertama, bulan kedua mari Nabi lain pula beritahu, ya Aminah, kamu sekarang melahirkan manusia yang paling afdal. Maka apabila lahir, berilah nama dia Ahmad.
Maka akhir sekali 9 bulan pada hari ke-9, maka sakit beranaklah Siti Aminah dan melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila lahir Nabi, maka keluar cahaya. Ada riwayat kata Rasulullah tidak keluar daripada jalan biasa. Dia keluar daripada perut Siti Aminah. Keluar daripada perut. Maka keluar cahaya. Yang menyambut Siti Aminah adalah ibu kepada siapa dia? Saya ingat tak? Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman bin Auf, ibu dia. Ibu dia menyambut. Dia kata, saya melihat cahaya dan apabila saya memegang Nabi SAW, saya seolah-olah hilang ingatan saya, maka saya seolah saya terbang ke Syam, ke Maghrib, melihat cahaya dan pemandangan yang pelik-pelik ketika kelahiran Nabi. Cerita ini disebut di dalam kitab sirah dan tarikh. Cerita kelahiran Nabi SAW dan kehebatan hari kelahiran dia. Ada orang tak boleh menerima cerita ini atas dasar benda ini terlalu pelik. Saya tak boleh terima. Saya biasa melihat orang lahir beranak ni di hospital. Nama? Hospital, jumpa doktor, buat operation ke. Saya faham lahir macam ni. Lahir lain daripada ni tak masuk akal, saya tak boleh terima cerita ni. Dia tidak sedar yang sekarang dia setengah membaca cerita kelahiran Nabi. Bukan kelahiran manusia biasa. Katanya ulama Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Walakinna liyaqutu bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tetapi tidak serupa manusia biasa. Akan tetapi dia seperti permata batu, permata yakut, permata delima di antara batu-batu lain. Batu lain kita beri RM50, dia mau beri 1 lori kepada kita batu. Tetapi kalau kita boleh 1 biji, 1 batu delima, 2 lori kita boleh beli. Bukan kata lori dia, 2 lori kita boleh beli dengan batu. Beza. Maka Nabi Muhammad itu insan yang terpilih. Manusia yang hebat, maka cerita dia semua hebat. Tidak serupa dengan hari kelahiran kita. Maka kita anjurkan majlis selawat itu mencerita mengenai hari kelahiran Nabi. Supaya sentiasa bangkit kesedaran dan semangat untuk mencintai Nabi. Kerana kita sudah berpisah dengan dia 1400 tahun lebih dah. Kalau cerita-cerita kehebatan Nabi tidak diberitahu kepada masyarakat, kita bimbang kepada generasi muda akan hilang perasaan haibah Nabi di dalam hati dia. Kerana Allah Ta'ala orang tidak akan ganggu. Kehebatan Allah orang tidak akan ganggu. Biasa orang akan mempertikaikan orang yang kedua. Kedua selepas daripada Allah, iaitu Nabi, orang akan pertikaikan dia. Ramailah ni kata Nabi Muhammad ni manusia biasa. Mempertikai dan menjatuhkan kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah. Kehebatan Nabi Muhammad di sisi Allah Ta'ala. Macam mana gak insan biasa kalau kita tidak percaya perkataan dia boleh jadi kafir. Manusia biasa kalau kita tidak percaya. Imam kat rumah kita kalau kita kata saya tak percaya kata-kata imam, tak jadi kafir. Tetapi kalau Nabi Muhammad, kita kata kita hanya mengesyoki sahaja perkataan dia, satu perkataan dia, maka kita jadi kafir. Seorang yang beriman dengan Allah tetapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad, kafir. Seseorang yang mari masuk Islam nak bertemu dengan kita, tiba-tiba dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita kata okey, bagus. Percaya Tuhan sebagai Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ya, saya percaya, penuh yakin Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Muhammad Rasulullah, okey ucap wa asyhadu anna, tengoklah saya sibuk hari ni. Saya ada masa, minggu depan saya mari sebut Muhammad Rasulullah. Sepakat ulama kata dia ni masih lagi kafir. Saya iktiraf ada Allah Ta'ala sebagai Tuhan, macam mana boleh kafir? Awak tidak iktiraf Muhammad. Muhammad ni siapa dia? Dia hingga menyebabkan kafir dan muslim seseorang. Itu kita kata Muhammad ini bukan orang biasa. Ada kedudukan hanya boleh menentukan iman dan kufur seseorang. Tiba-tiba dia kata Nabi Muhammad tidak ada kelebihan, tak perlu sambut maulid Rasul. Benda biasa, manusia biasa, tidak perlu apa-apa. Berarti Nabi Muhammad seperti kita. Jangan berkata lagu tu. Ahlussunnah wal Jamaah menganggap Nabi Muhammad ada satu bait syair di dalam Mata Jawharatut Tauhid menyebut wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil anishtiqaqi. Wa afdalul khalqi 'alal itlaq, seafdal makhluk, semulia-mulia, sebaik-baik, sehebat-hebat makhluk secara itlaq, yakni mana-mana sudut. Sesiapa yang berkata gigi saya lebih putih daripada gigi Rasulullah, kafir, sepakat, tak ada khilaf ulama.
Siapa dia kata saya lebih bijak daripada Rasulullah? Sikit lah. Kafir sepakat. Saya lebih semak sikit pada Rasulullah? Kafir sepakat. Bukan kata Rasulullah saja. Ulama kata, benda yang dinisbah kepada Nabi juga tidak boleh dibandingkan. Di dalam kitab kata, kalau kita kata kambing saya pera lebih comel daripada kambing yang Rasulullah pera pun boleh punah akidah kita. Tengok. Macam mana manusia nak bandingkan dengan Rasulullah. Tiba-tiba kita kata Rasulullah manusia biasa. Jangan buat gitu. Maksud Nabi Muhammad ketika jadi Nabi saja hebat, sebelum jadi Nabi tidak hebat. Betul kau cita-cita awak ni? Nabi Muhammad umur 40 baru jadi Nabi. Masa tu baru dia hebat. Sebelum daripada 40 dia orang biasa. Siapa dia kata macam tu? Nabi Muhammad dinaungi oleh awal bila? Ketika dia lahir lagi, dia tidak ada bayar. Manusia yang tidak ada bayar ini bukan ketika usia 40. Dan dia dinaungi oleh awal pun bukan ketika usia 40. Ketika masih belum lagi jadi Nabi, sudah ada benda-benda yang pelik. Rasulullah sebelum lantik jadi Nabi, lalu kepada mana-mana pokok, mana-mana binatang, mana-mana batu. Batu dan binatang mengucap salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sehingga ke Rasulullah menjadi tak tahu siapakah gerangan berpaling-berpaling. Ketika Rasulullah bersuluk di Gua Hira pun, macam-macam benda yang ganjil berlaku. Bahkan Abdullah ibn Abbas meriwayatkan satu cerita. Apabila Rasulullah bertanya kepadanya, ya wahai Abdullah ibn Abbas. Ada riwayat kata Abbas, pak saudara dia nah. Apa sebab kamu berimej denganku? Apa sebab kamu berimej denganku? Maka Sayyidina Abbas kata, Abbas ni pak saudara Rasulullah, yang ni adik-beradik dengan Abdullah, ayah dia. Sayyidina Abbas kata, saya berimej dengan kamu ini daripada dulu lagi ya Muhammad. Kenapa dia kata satu peristiwa, satu malam saya tengok satu peristiwa ganjil berlaku kepadamu. Katanya Rasulullah cuba cerita kepada saya. Dia kata satu malam saya melihat kamu menangis. Kamu menangis. Tiba-tiba kamu ketawa. Ketawalah dalam endu lah, kita dalam endu lah, dalam buaya. Maka aku melihat kamu dalam buaya. Abbas ni pak saudara kepada Rasulullah. Maka aku tengok dalam buaya kamu ketawa. Tangan kamu duduk gini. Ketawa. Maka aku melihat tangan kamu sedang mengisyarat, sedang menunjukkan kepada sesuatu. Sambil ketawa. Maka aku perhati tangan kamu menunjukkan kepada bulan. Bulan? Maka setiap kali tangan kamu mengarah kepada begini, bulan itu bergerak ke situ. Oh. Ketika kamu mengarah ke sini, bulan itu bergerak ke situ. Pada masa tu aku yakin kamu ni orang yang ganjil. Macam mana boleh pun menghibur ke hati Nabi. Bahkan Nabi SAW ini di dalam syair kata, apabila kita sebut dalam maulid, kita kata ya arusal khafiqah ini nah. Ya arusal khafiqah ini. Wahai Nabi, pengantin dua sejagat. Pengantin, Nabi ini ibarat pengantin. Pengantin macam mana? Nabi ini diarak, dipuja dunia dan akhirat. Nabi Muhammad orang hebat, tidak mari awal. Mari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, akhir sekali timbullah pengantinnya Nabi Muhammad. Sebab itulah Nabi paling akhir adalah Nabi paling hebat, paling mulia dan syariat dia paling sempurna. Dialah pengantin pada masa tu. Sebelum pengantin mari, mesti dihadirkan orang dulu, pegawai dia, pengiring dia, bawa bunga mangga, bawa puluk semangat, bawa puluk kuning, bawa berapa dia, telur lah berapa dia, baru pengantin mari. Maka Nabi itu pengantin. Ataupun ulama mengatakan heroin dalam cerita ini. Dunia dan akhirat ini cerita dia tajuk La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu cerita dan tajuk dunia akhirat kita. Kita nak baca perjalanan umur manusia ini bukan perjalanan kita sebenarnya. Kita hanya menumpai tuah Rasul sahaja. Adanya makhluk ini kerana ada Rasulullah. Kita dunia ini Allah dengan kekasih dia Muhammad. Dalilnya apabila Nabi Allah Adam AS membuat kesilapan, maka diturunkan di dunia. Lepas pada diturun di dunia, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan dia mengajar syariat bertaubat. Kerana manusia kalau tidak diajar syariat bertaubat, dia tidak pandai bertaubat dengan Allah. Kita kata bertaubat, dia taubat macam mana? Maka Nabi Adam berlakon, kita kata.
Buat kesilapan supaya berlaku nak mensyariatkan cara-cara untuk bertaubat kepada Allah. Maka turun Nabi Adam dan bertaubat. Dan akhir sekali Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia supaya berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku dengan berkat nama Muhammad. Nabi Adam sendiri bertawasul menggunakan kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah supaya diampunkan kesilapan dia. Maka Allah Ta'ala terima taubat dia dan Allah Ta'ala bertanya, wahai Adam, macam mana kamu mengetahui Muhammad ini? Kerana yang wujud sekarang hanya kamu sahaja. Muhammad belum wujud, macam mana kamu tahu? Maka Nabi Adam AS berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku, apabila kamu mencipta, meniupkan ruh kepada jasadku, maka aku melihat di kaki-kaki Arash, terletak di pintu-pintu syurga dan di daun-daun syurga, di batai-batai syurga, di hadapan pintu syurga, tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammad, sebelah tu Rasulullah. Maka aku menjadi tanda tanya. La ilaha illallah itu namamu. Tetapi siapakah gerangan namanya yang boleh digandingkan dengan namamu di sebelah itu? Tentu kedudukan dia begitu special, seperti istimewa di sisimu, sehingga kamu meletak namanya di sebelahmu. Maka aku bertawasul dengan namanya supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa aku. Maka Allah Ta'ala pun berkata, laulahu ma khalaqtu. Kalulah tidak kerananya, kerana Muhammad, aku tidak cipta pun kamu, wahai Adam AS, kerana penciptaanmu hanya untuk menzahirkan kekasihku sahaja. Kalulah kamu tidak turun daripada syurga, nescaya kekasihku tidak akan keluar. Maka aku buat satu cerita supaya keluar kekasihku. Maka cerita dunia dan akhirat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi orang sekarang menyatakan cerita dia sekarang. Dia merasai dia yang banyak. Saya banyak jasa kepada agama. Saya yang berjasa. Sehingga lupa kepada Nabi Muhammad. Sehingga orang ingin menyambut bergembira dengan Nabi Muhammad, marah, tak suka dengan kelahiran. Dia kata saya, Nabi Muhammad sudah mati. Bawalah cerita dia. Jangan kita lupa. Tajuk dunia ini Allah dengan Muhammad. Kita hanya pelakon tambah sahaja. Hero heroin dia sudah ada. Tiba-tiba kita nak tukar watak cerita dunia ini sebagai cerita kita. Kita yang paling masyhur, kita paling berjasa. Lupa yang cerita hero-heroin dia sudah wujud. Allah dengan Muhammad. Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah. Maka kita ni kalau cerita ni bahagia pergi lembing. Tahu pergi lembing? Kalau cerita hantu bahagia pergi lembing, hok tepi. Nampak telinga saja ya. Hok tu pun rasa macam watak utama. Macam mana kita jadi watak utama cerita La ilaha illallah Muhammad Rasul? Kita ni menumpai tu, wah Nabi. Bahkan ada satu hadis Nabi kata falaulaka ma khalaqtu aflaka. Kalulah tidak kerana-Mu ya Muhammad. Kalulah tidak kerana-Mu ya Muhammad ma khalaqtu aflaka, aku tidak cerita pun cakrawala ni. Maka cerita cakrawala, salah satu daripada cakrawala ni kita ni seperti debu saja di hadapan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak banding dengan Nabi, kita ni debu sahaja. Watak tambah hair sahaja. Tiba-tiba nak bertukar jadi watak utama. Maka apabila hari kelahiran Nabi SAW, kita rasa saya tak perlu sambut. Penting sangat kau dia? Nampak? Bernilai sangat kau? Perlu kau saya puja dia? Saya sudah semayat dah. Saya rasa saya sudah ada agama dah. Saya boleh solat, saya berzikir, saya dah cukup dah. Sedangkan kita ini menumpai tubuh saja. Jangan lupa cerita asal. Skrip utama yang ditulis. Cerita ni Allah dengan kekasih dia. Tiba-tiba kita nak jadi watak heroin, tentu cerita ni masalah. Jadi watak perjalanan umur manusia ini. Watak umur ini hanya watak sampingnya sahaja. Jangan lupa kepada cerita asal. Kalau kita skrip utama cerita hero-heroin tu, kita ni 5 minit yang kecek dalam cerita ni. Cerita ada 300 episod. Kita episod yang ke-19 semua ayat ya saja. Awak duduk sini pergi lembing ayat ya saja. Itu watak kita sebenarnya. Tiba-tiba kita nak jadi watak heroin dalam cerita La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perjalanan umur ni. Maka hak ni buku ini hanya perjalanan watak ya saja. Macam kita ya saja. Dia pergi lembing, nama beri kain plekat saja, tak boleh pakai baju semak-semak pergi. Awak kata ya, ya. Tu saja. Dalam 300 episod satu kali saja masuk setengah saat. Setengah minit. Ya saja, lepas tu tak masuk dalam gambar kita.
Tiba-tiba kita rasa kita tak perlu kepada Nabi. Kita rasa tak perlu puja dia. Kenapa tak perlu puja Nabi? Jangan puja Nabi, nanti jadi syirik. Ya Rabbi. Awak kenal kepada Allah, awak kenal kepada Nabi. Tidak akan bertukar hakikat ketuhanan dengan hakikat hamba, tidak akan bertukar. Orang mukmin mengetahui siapa Tuhan dia, siapa Nabi dia. Tidak bermakna apabila kita tak boleh puja selain daripada makhluk, kita mesti hina dia. Kita mesti tak puja. Tak boleh hormat, tak boleh puja-puja. Kalau orang puja awak tak apa. Jangan sebut Sayyidina kepada Nabi. Sayyidina, tak boleh. Sebut Muhammad saja. Ada orang lain ni. Tak ada istilah Sayyidina ni. Tak ada, Nabi pun tak suka sebut Sayyidina. Penghulu kami. Kita dengan ayah kita pun kita kena ada hormat. Kita tak panggil nama ayah kita. Kita panggil ayah. Kita panggil ayah henda. Pok. Orang tua hamba. Jalan belakang tu nama-nama istilah. Kita tak panggil nama dia. Apa? Beradab dengan dia. Tu ayah kita. Cikgu kita, ustaz kita tak panggil. Begitu juga nama Nabi, lagi-lagi lah orang tak panggil Muhammad. Bukan kata Nabi, Allah Ta'ala sendiri pun tak pernah panggil Nabi Muhammad dengan nama. Tengok Allah Ta'ala. Nak mengajar kepada umat beradab dengan kekasih dia. Sedangkan dia ni tak ada lah Allah. Kenapa dia tidak panggil Muhammad? Ya Muhammad. Rasulullah Ta'ala tak pernah panggil Muhammad. Dalam Al-Quran, belak daripada surah Bismillah Al-Fatihah, siapa qul a'udzu birabbil nas, tidak pernah Allah Taala sebut dalam Al-Quran ya Muhammad, tak pernah. Kalau dia nak panggil ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, panggil lagu tu gelar dia. Tanda nak ajar beradab dengan Allah, belajar dengan beradab dengan Nabi. Kita kata kita sayang nak Allah, tiba-tiba tak sayang kekasih Allah. Pening. Saya hormat kepada awak tapi saya tak hormat kepada kekasih awak. Pelik jadi masalah. Bercanggah dua tu. Bahkan dalam Al-Quran kata, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kamu mengatakan saya aku, katanya Allah. Saya Allah. Katanya Nabi Muhammad, fattabi'uni, ikut Muhammad. Tuhan tak sebut dalam ayat Quran ni kalau kamu saya aku. Allah kata saya Allah, ikut Allah lah. Tak, Allah Ta'ala tak sebut lagu tu. Kalau kamu saya Allah, ikut Muhammad. Saya Allah kena ikut Muhammad. Saya Allah ikut Allah lah. Patutnya. Kenapa saya Allah ikut Muhammad? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ikut Muhammad, nescaya aku akan sayang kepada kamu. Tuhan sebut dah. Kalau mu nak sayang kepada aku, mu nak ikut aku macam mana? Kita kata, kita sayang Allah. Kita nak ikut Allah. Kita nak ikut lagu mana Allah? Kita nak semaya ikut Allah, Tuhan tak semaya. Kita nak ikut pakaian dia, Nabi tak, Allah Ta'ala tak pakai pakaian. Maka tak ada lah pakaian dan cara hidup paling Allah Ta'ala suka pakaian dan cara hidup kekasih dia. Pakaian hak Nabi Muhammad pakai, hak tu hak Nabi Allah Ta'ala paling suka. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Cara hidup, cara semaya, cara apa. Maka kalau betul kamu terasa aku beri nikmat kepada kamu, aku beri jasa, aku yang memelihara kamu, aku yang beri kamu hidup, aku yang beri kamu semua benda, kamu terasa banyak sangat jasa kepadaku, buat baik kepada kekasihku. Buat baik kepada hamba-Ku. Kita kalau nak berterima kasih kepada orang, orang ni baik hati, tolong kita, maka kita ajak dia pergi ke restoran, saya belanja awak makan nasi. Sebab awak tolong saya. Tuhan tolong kita, hidupkan kita. Buat kita boleh menafah, kita boleh ketawa, kita boleh suka, kita boleh macam-macam. Maka kita terasa Allah Ta'ala banyak jasa dengan kita. Kita nak belanja dia kedai kopi. Mana boleh Tuhan tak makan kedai kopi, Pak? Tolong makhluk dia. Buat baik dengan makhluk dia. Maka makhluk yang paling afdal, tak ada. Nabi Muhammad SAW. Nah. Maka Imam Haddad puji selawat kepada Nabi. Bapa puji selawat ini kerana nak memperingati kata kita ni di samping la ilaha illallah kita ada Muhammad Rasulullah. Sekalipun Nabi Muhammad ini makhluk, tidak akan mencapai tahap ketuhanan kerana dia bukan Tuhan. Tetapi selepas daripada Allah, dialah yang paling afdal sekali. Sehingga boleh menentukan iman dan kufur seseorang. Dia kata seorang terpilih. Orang yang terpilih, Al-Mustafa, maknanya terpilih. Rasulullah kata, ana khiyarum min khiyarin qad kharajtu min nikahin. Dalam maulid sebut.
Bahkan dalam hadis katanya Nabi aku ni terpilih daripada insan terpilih. Allah Ta'ala memilih bangsa Arab daripada seluruh makhluk. Maka Allah Ta'ala pilih Bani Quraisy daripada bangsa Arab. Dan keluarga aku, rumah aku Allah Ta'ala pilih. Dan Allah Ta'ala memilih diriku di dalam seramai-ramai. Maka aku ni terpilih daripada terpilih. Maka Nabi ini Al-Mustafa yang terpilih. Nah, bukan mudah nak jadi Nabi ini. Bahkan ulama kata Nabi ini semata-mata pilihan Allah Ta'ala dah. Tak boleh dengan usaha kita. Manakala kalau nak jadi wali boleh. Kita usaha, mujahadah kuat, maka akan jadi wali. Nabi tak boleh. Dan dialah penutup sekalian Nabi. Siapa dia yang mendakwa kenabian selepas daripada Nabi Muhammad menjadi kafir, sepakat ulama tidak ada khilaf. Nabi kata, "Wa ma Muhammadun illa wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin." Nabi Muhammad ini penutup segala nabi-nabi. Siapa dia yang mendakwa kenabian selepas daripada Nabi Muhammad, maka jadi kafir, sepakat. Tempat kita ada jadi dakwa jadi nabi ada. Rasul kah? Apa? Nampak? Di Selangor ke mana? Rasul kah? Nampak? Ada orang tanya, kenapa awak mendakwa jadi rasul? Saya rasul. Saya rasul orang Melayu. Sudah dia mendakwa. Ada satu kali tu dalam video wartawan tanya dia. Kenapa awak mendakwa jadi rasul orang Melayu? Saya bukan mendakwa. Saya ambil daripada Al-Quran juga kata saya jadi rasul. Wartawan tu kata, pelik sungguh ayat awak ni. Saya ambil daripada Al-Quran. Surah Yasin, awak pernah baca Yasin? Saya baca Yasin. Awak pernah baca ke ayat Quran kata innaka laminal mursalin? Baca. Surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya ka itu laminal mursalin daripada mursalin. Awak tahu ka tu siapa dia? Kaha? Nama dia Kaha. Nama sesungguhnya ka itu daripada nabi-nabi. Jalah tu saya ambil, saya guna nas. Yasin saya ambil. Awak pernah baca? Innaka sesungguhnya ka adalah minal mursalin. Daripada nabi-nabi, daripada rasul-rasul. Tengok manusia. Allah Ta'ala nak buat lagu tu. Sesak dengan lagu tu. Akhir sekali apabila masuk mahkamah, keluar daripada mahkamah, baca kenyataan. Saya, Kaha bin sekian-sekian telah meletak jawatan menjadi rasul. Main-main dengan jawatan Nabi. Kalau kita mengaku jadi Perdana Menteri, tak jadi kafir. Tak jadi kafir kita. Saya mengaku saya ketua polis negara, tak jadi kafir. Saya mengaku saya Presiden Amerika, tak jadi kafir. Saya Raja Saudi, tak jadi kafir. Saya Nabi, kafir selalu. Uish. Tak boleh main jawatan ni. Ini bukan jawatan main-main ini. Nabi ini utusan Allah. Ia ini orang istana. Kalau kita panggil, orang yang boleh masuk kepada hadrah, dia panggil. Bukan mudah-mudah orang yang boleh masuk kepada hadrah ini, hanya orang terpilih sahaja. Tak mudah, tak semua orang boleh jadi Nabi. Berbilion manusia. Hanya beberapa orang sahaja boleh jadi Nabi. Tiba-tiba awak mudah-mudah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya ka laminal mursalin. Mudah. No. Tapi ada orang ikut juga. Ada orang ikut. Ramai pengikut dia. Pengikut dia. Mokcik-mokcik apa semua. Ikut orang-orang bijak, orang-orang belajar. Nampak? Kereta mewah-mewah. Ada wartawan tanya, "Mokcik, kenapa awak begitu taksub lah dengan ajaran Kaha ni?" Dia kata, saya begitu yakin dengan ajaran dia. Kenapa awak yakin? Sebab Rasul saya, Kaha ini telah jamin saya ahli syurga. Sodoh mokcik ni kata, apa mokcik ni jadi makan obat separuh. Macam mana jadi pelik lagu ni? Nampak? Tak makan penuh lagu ni. Nampak? Saya lah minat. Rasul saya dah jamin dah saya masuk syurga. Dia tanya kepada wartawan tu, "Rasul awak ada jamin awak masuk syurga?" Rasul saya dah jamin saya masuk syurga. Tengoklah nanti akhirat saya masuk syurga, saya akan jelek lagu ni. Mokcik tu sebut kepada wartawan tu kata berat mokcik ni. Boleh lagu tu, tetapi yakin mokcik tu. Yakin. Dah kata Rasul dia. Kita dengar suka dia, tetapi masyarakat di luar sana mudah sangat terlalu terikut dengan benda-benda lagu ni. Mudah sangat cari jalan singkat untuk sampai kepada syurga. Sedangkan katanya ulama, semua pintu ditutup kepada Allah kecuali pintu Muhammad. Kalau nak sampai kepada Allah bukan melalui jalan Muhammad, itu tak sampai. Mana-mana ramai manusia nak cari ketuhanan, nak mencari Tuhan dengan cara sendiri. Maka timbullah agama ni.
Timbullah agama ni, betapa dalam gua, duduk dalam gereja, duduk dalam tokong, mencari ketenangan, nak mencari Tuhan. Tapi bukan melalui pintu Muhammad, semua ditolak daripada pintu hadrah Allah. Tak boleh sampai kepada Allah dan kekal di dalam neraka. Satu pintu sahaja dibuka untuk sampai kepada Allah, pintu Muhammad. Carilah pintu Muhammad, mudah-mudahan kita boleh masuk ke situ dan sampai kepada Allah. Kalau cari pintu lain tak salah. Guna pintu lain, pintu berapa dia tidak akan sampai. Tuhan dah tutup awal-awal lagi. Hanya pintu Muhammad saja diterima. Kerana kalulah tidak ditutup macam itu, nescaya orang akan mendakwa saya sudah sampai ke Tuhan. Sami-sami, tokca, father apa semua, tutup kau ni. Saya dah sampai ke Tuhan. Bukan melalui pintu Muhammad, tidak perlu kerana sudah. Tetapi Allah Ta'ala awal-awal lagi, ulama pun menyebut, semua pintu dituntut kecuali pintu Muhammad. Alhamdulillah kita jadi orang yang mengikut pintu Muhammad. Namun kita belajar semua manhaj yang diredai oleh Nabi SAW. Itulah satu-satunya pintu kita. Pintu inilah yang kita harap kita akan sampai kepada Allah. Kalau pintu lain jangan harap. Sekalipun kita mencapai kepada darjah ketenangan yang cukup abadi. Orang-orang yoga, kalau Hindu yoga dia akan rasa dia hancur tubuh dia. Tetapi hanya iblis mata-mata. Tidak sampai ke mana-mana. Tetapi kalau pintu Muhammad, Allahu Akbar. Kita tak rasa apa-apa, kita sudah berada di pintunya. Semaya tak khusyuk lah mana pun tak apa, saya berada di pintu Muhammad. Alhamdulillah dijamin oleh Nabi SAW. Manakala pintu Muhammad, ahlu sunnah wal jamaah itu dijamin. Hak lain tidak dijamin. Dibimbel, takut lari daripada pintu Muhammad. Katanya siapa dia? Katanya Nabi, aku tinggal kepada kamu. Apakah maksud ahlu sunnah wal jamaah? Dia katanya Nabi, pegangan yang dibawa oleh diriku dan para sahabatku. Alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kamu mengikut kebanyakan majoriti ulama dunia. Yang mana dalam ilmu fiqh pak mazhab lah ni. Siapa bertahan? Hampir 1200 tahun dan dianuti oleh berbilion manusia. Buat ibadat cara mazhab Syafi'i, buat ibadat cara Hanafi, Hambali, Maliki, semua sampai kepada Allah. Ada orang lain nak cari selain daripada pak pintu ini dalam ilmu fiqh. Jadi keliru lalu. Nak cari mazhab pelik-pelik, maka selain daripada ini tidak dijamin. Kita tidak kata salah, tapi tidak dijamin. Maka apa faedah kita mencari benda yang diwaswah, yang tidak diwaswah? Nak cari benda hak tu yang jamin dah. Baik cari benda hak dijamin. Kadang-kadang kata, tak soho lah saya dok main Syafi'i, sini pun Syafi'i. Saya nak cari mazhab pelik sikit lah. Mazhab Power Rangers. Nampak misalnya, nya capuh habis. Mazhab kat mana tak tahu. Hanafi pun dok. Kalau Hanafi betul tak apalah. Cara dia lah. Maliki pun tak apa. Ni kita nak kata Hanafi pun kata, pelik Tanya Tok Guru Maulana Malik Hanafi pun Maulana kata, saya ni. Budak ni lepak ni, capuh ABC ni. Gi mazhab Syafi'i, Syafi'i kata balik kerana ABC, DEFG. Nampak tambah pula DEFG. Nampak memang ibadat kita sepakat mazhab kata tak sah. Manakala dalam ilmu akidah pula Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita mengaji sifat 20 daripada wujud sampai ke kalam. Kita mengaji ilmu ini dipelajari 1200 tahun dah. Dipelajari oleh berbilion manusia dan mati dengan akidah ni berbilion manusia. Waliullah, imam-imam semua mati dengan mazhab ni. Tok kenali, tok gapo dia, ulama tempat kita, ulama di Johor ni kau kiai-kiai dulu mati dengan ulama, dengan mazhab ni. Siapa ke tu bimbel gapo dia? Dia kata benda ni direko-reko. Reko gapo? Reko apa? 1200 tahun dah dianuti. Ulama tidak pernah mengkritik sifat 20 ni. Kabar-kabar baru 2 3 4 tahun ni kata sifat 20 salah. Salah apa? Dalam sifat 20 mengajar kita percaya Allah Ta'ala tu ada. Kita kata salah. Tidak kau jadi kafir kecil lagu tu. Siapa dia yang berkata sifat 20 salah ni kafir, ulama kata. Kerana sifat 20 sudah diajar oleh berjuta ulama. Dan diiktiraf, dikaji, dah diselidik dah. Sampai peringkat mutawatir dipanggil. Mutawatir ulama mengatakan sifat 20 betul. Dan boleh kita buat akidah, pelajari dengan metod cara mengaji sifat 20 dalam ilmu akidah. Tiba-tiba mari ustaz 4 orang kata salah sifat 20. Kita nak tolak ulama berjuta kata betul. Masuk akal kat kita. Ada orang kata tak boleh, sifat 20 ni sesat. Sifat 20 ni teori falsafah. Kau ni, falsafah. Apa orang falsafah? Sebab dia guna akal. Lepas tu guna kepala lutut nak belajar agama.
Allah Ta'ala kata, wa fi anfusikum afala ta'qilun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kamu tidak berfikir ke? Kamu tidak guna akal ke tak? Berarti Allah Ta'ala suruh guna akal. Tiba-tiba kita kata guna akal dalam ilmu akidah tu pasal apa? Pelik dia mau bercakap. Lepas tu nak guna lagu mana dalam ilmu akidah? Tak, kita baca Al-Quran saja. Lepas tu baca Al-Quran tidak guna otak belakang. Kita nak memahami satu ayat, sama ada ayat Al-Quran, dan nak menghayati dan nak pegang sebagai akidah, kita mesti faham. Maka faham ni guna akal. Tak ada guna kepala lutut dia. Maka guna akal ini disuruh. Siapa dia kata guna akal itu jadi falsafah? Hak ni teori falsafah. Tak sedar kira lah falsafah ni. Orang kafir. Jangan dicampur aduk dengan orang Islam. Nabi sendiri suruh kita berfikir. Memegang satu benda kalau kita tak faham macam mana kita nak berfikir. Hak tu dalam ilmu akidah. Manakala dalam ilmu tasawuf pula kita pegang mazhab muktabar lah. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nama yang mana imam dia Syekh Muhammad bin Junid Al-Baghdadi. Nama. Sehingga sekarang ulama-ulama muktabarah seperti Imam Ghazali dan kita ni. Al-Imamul Haddad. Imam Haddad. Nama. Ni antara ulama-ulama sufi dunia. Dia meninggal lebih kurang 400 tahun lepas dah. Orang mengaji kitab dia banyak mana dah. Siapa Tuhan boleh jadi wali Allah dengan sebab belajar kitab wali. Kita kalau nak mempandang masuk, kita akan baca buku resipi. Jarang kita baca buku beki enjin kapal helikopter. Saya nak belajar masuk, tiba-tibanya pergi kedai beki beli enjin helikopter. Awak nak belajar masuk, nak belajar apa? Saya nak belajar masuk. Jangan baca buku ni tak ada kaitan dengan masuk. Saya nak baca juga. Sudah masalah. Maka kalau nak jadi wali, baca buku wali. Kalau nak jadi orang biasa, baca buku orang biasa. Kalau nak jadi penjenayah, baca buku jenayah. Lagu tu lah kita. Tradisi dia lagu tu dah. Maka kalau nak jadi wali, baca-baca kat buku wali. Ni malah pergi buku wali. Buku ni cerita khayalan banyak ni. Orang ni mendakwa jadi wali. Sampai bila kita nak jadi wali kalau tidak duduk dengan wali? Dah lah tak duduk dah dengan dia. Imam Haddad ni kita tidak ada peluang. Dah 400 tahun dah dia tinggal kita. Mujulah dia mengarang. Meninggalkan kitab-kitab yang mana hasil ada. Kita boleh belajar ilmu dia sekalipun jauh dengan dia. Masih tersisa lagi, baki lagi nur yang ada dia disimpan di kitab-kitab dia. Banyak mana orang masuk Islam dengan sebab baca kitab dia. Jadi kita ni bertuah boleh baca kitab-kitab wali. Sekalipun tak jadi wali lagi kita. Nama kita kata, wali dah lambuk. Nama klik rumah. Bapa ni? Wali dah. Nama tak ada apa. Semayang malah. Apa semayang malah? Saya wali. Dia awak tak tahu ke? Nama punah. Nama. Itu kata Nabi ahli penutup sekalian Nabi. Juga ahli rumah tangga yang bersih suci daripada ahli keluarga Nabi. Dan para sahabat, muhajirin dan ansar, pengikut mereka yang baik dan seterusnya. Maka Imam Haddad sebut, di samping Allah Ta'ala, kita kena hormat Nabi Muhammad yang kedua, ahli keluarga yang ketiga, dan sahabat-sahabat yang keempat, yang kelima, para tabi'in. Inilah pegangan kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada orang tak boleh sebut, saya Ahlul Bait ni tak minat sebut ni Syiah. Siapa dia sebut Sayyidina Husain, ni Syiah ni. Awak jangan terlalu terpengaruh dengan pokok ni Syiah ni. Ni Sayyidina Hasan ni Syiah ni. Sayyidina Fatimah ni Syiah. Ya Rabbi. Daripada mana dia belajar ilmu ni? Rasulullah ni dalam kitab ni sebut. Imam Haddad nak kata kita ni Ahlu Sunnah wal Jamaah mesti menghormati orang. Pertama sahabat kena hormat, Ahlul Bait kena hormat. Sayyidina Fatimah Syiah berat. Rasulullah kata penghulu wanita di dalam syurga. Penghulu wanita di dalam syurga adalah anak perempuanku Fatimah. Ketika Sayyidina Fatimah tak mati lagi, ketika hidup dia, Rasulullah dah sebut kamu ni ahli syurga. Dijamin dah. Jangan bimbang. Kamu ni bukan kata masuk ahli syurga, bahkan ketua wanita di dalam syurga. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita kata Fatimah, Sayyidina Fatimah tu Syiah. Saya tak suka sebut Sayyidina Fatimah. Kenapa? Dia ada curi kasut awak? Tak. Ada curi bayi kemah awak? Tak. Lepas tu dia ada WhatsApp, benda tak molek pada awak? Tak. Lepas tu kenapa awak tak maaf? Saya tak boleh terima kelebihan orang. Ada manusia lah ni, kelebihan yang ada pada orang yang tak boleh terima. Kelebihan dia, saya Masya Allah, saya Masya Allah. Alim saya ni, saya lah wali kutub terakhirnya. Macam itu. Macam mana kata kalau kelebihan dia? Saya doktor, saya profesor, saya maulana. Mengaku. Tetapi kelebihan orang lain tak boleh terima. Ni penyakit hati belakang ni.
Sedangkan kita orang Islam kena terima kelebihan orang lain. Bahkan Nabi dah sebut dah kelebihan dia penghulu wanita ahli syurga. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sayyidash syababi ahli jannah. Dua ketua pemuda, budak-budak, orang muda-muda baru kalau masuk syurga, ketua dia adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jamin syurga dah. Sayyidina Ali, salah seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga di dalam hadis Tirmizi kata. Al-asyarah mubasyirun bil jannah. 10 orang yang mubasyarun diberi berita gembira ketika dia hidup lagi dia mau masuk syurga. Orang yang dijamin syurga ni ramai, ada riwayat kata 300 orang, ada kata 1000 orang. Tetapi hak disebut di dalam satu hadis direct 10 orang. Dalam pengajian tauhid kita akan bahas mengenai 10 orang yang dijamin syurga ketika hidup lagi. Maka Nabi sebut ketika dia hidup ni, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah, Abdullah ibn Jarrah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. 10 orang Nabi sebut. Kita kalau Nabi kata gitu, kita lagu mana? Tak mari semaya dah. Ngaji pun tak apa-apa. Ahli surga. No. Saya malah beritahu pada awak tapi saya ahli surga. Awak dah semaya tak ahli surga lagi. Tapi sahabat hok dijamin surga semua tak pernah tinggal solat. Semaya daripada awal, muda siapa ketua. Sakit pergi semaya lagi. Orang yang dijamin syurga, patutlah dia dijamin syurga. Tuhan tak jamin kita. Kalau jamin kita lagu tu. Guna tak email tak mari. Tak ya, saya letak jawatan dah. Malah jadi tak email pun apa? Syurga. Saya syurga dah. Nampak? Mujulah Tuhan tak jamin kita. Kalau jamin kita memang penuh lah. Mujulah Allah Ta'ala tahu siapa dia yang layak dijamin syurga ketika hidup. Tak ugah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali sentiasa menangis dan bimbang dengan diri dia. Adakah saya lepas daripada neraka? Dia tak percaya kata-kata Nabi. Nabi kata awak ahli syurga. Percaya tetapi bimbang tu ada perasaan. Rajak dengan khauf tu kena ada. Ketika kita berharap mesti ada perasaan takut tu kena ada. Ketika kita takut mesti ada harap tu. Ketika berlaku dosa, takutnya kita. Tapi biar ada harapan kita tak akan putus dengan Allah. Harapan hamba penuh dengan Allah. Ketika kita buat ibadat penuh harapan, jangan bimbang. Kena ada perasaan bimbang, takut-takut Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Khauf dengan rojak ini, dua sayap yang menerbangkan manusia naik kepada satu darjat, kepada darjat. Kalau tak ada perasaan itu, tak naik kita dengan Allah. Duk main harap semacam. Buat apa demo tak semaya, duk main gitar atas kalbuk ni. Ngeng gitar atas kalbuk. Tahu kalbuk? Kalbuk ni kau dia tu. Kau tempat air tu lah, laurung air tu kan. Nama. Kalbuk dia panggil. Kalbuk juga. Main gitar atas kalbuk. Maghrib tak semaya. Nama. Buat apa awak tak semaya? Saya harap kepada Allah. Ni sesat belakang dah ni. Tak semaya pun harap kepada Tuhan. Masya Allah. Nama. Itu kata. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan sahabat, memuliakan Ahlul Bait, memuliakan tabi'in. Tu kedudukan dia. Belajar menghormati orang. Jangan suruh orang menghormati kita, kita tak pandai menghormati orang. Dan menerima kelebihan yang ada pada orang. Jangan tak boleh terima. Ada orang saya tak boleh terima cerita Maulid Nabi ni. Kenapa disebut pelik-pelik keluar cahaya lah. Apabila Rasulullah lahir, padailah api 1000 tahun. Tak pernah padai, tiba-tiba padai. Saya tak boleh terima. Pelik sangat. Apa pelik? Awak ingat cerita awak ni? Cerita awak memang lagi hospital. Caesar apa semua, jahit, bobol gelai apa semua. Nampak, minum susu. Itulah. Lahir kita sesuai lah umat. Ni cerita Nabi. Cerita Ultraman. Kita terlopong tengok Ultraman. Kita menipu tu. Superman. Iron Man lagu ni. Percaya kepada orang kafir. Hebat Nabi Muhammad. Tak boleh terima. Saya tak terima. Tak masuk akal. Tu Ultraman. Bisa Ultraman. Rasa-rasa. Masya Allah. Gagah dia. Duduk di Jepun ya. Tak mari sini dia. Percaya tu. Nabi Muhammad tak boleh cerita pelik kepada Nabi Muhammad. Pelik sungguh kita. Kau Nabi Muhammad lebih kurang daripada Ultraman lagi. Kita nak oyak tahap kita lah ni. Percaya. Cerita Nabi, kelebihan Nabi, cari hadis lalu. Mana ada hadis? Ada hadis. Cerita kelebihan orang lain, percaya. Goni. Cukup kelebihan orang lain, percaya. Kelebihan Nabi, tanya hadis. Kau berat lagi cari hadis dalam Bukhari, dalam Muslim, nak menyatakan Nabi Muhammad tak ada kelebihan. Saya cari dah dalam Bukhari, dalam Muslim. Nama, tak tahu dia cari betul kau tidak. Tak ada pun Nabi Muhammad ada kelebihan. Memang tak ada. Memang saya cari dah. Nabi Muhammad ni biasa ya. Allah Rabbi.
Cari dalam Bukhari, Muslim. Untuk nak orang sekarang cari hadis nak nyatakan kelebihan Nabi. Tiba-tiba cari nak kata Nabi tak ada kelebihan. Tidak ke wakil itu boleh jadi kafir. Menjatuhkan kedudukan Nabi. Kita sebut dah afdal Nabi secara itlaq. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kata Nabi Muhammad afdal secara itlaq. Kurang sikit kita kata kurang dari sudut ni, jadi kafir. Bukan kata kurang, sosih. Bukan kata mengi sosih. Tahu sosih? Gini. Saya dengan Nabi Muhammad ni gini lah. Maknanya lebih sama-sama bijak. Sosih panggil sosih. Nama, maknanya kalau saya dengan Nabi Muhammad ni sama-sama bijak lah, lebih sama-sama lah. Sosih. Kalau Kelantan panggil sosih. Sosih sebab ia bunyi sisih. Ia dekat sangat nak. Tikah tu dekat sangat, bunyi sosih. Sosih lagu tu pun jadi kafir dah. Kecil lagu tu. Jangan royak lagu tu. Kerana Nabi Muhammad kita kena kenal kedudukan dia. La ilaha illallah. Sekali pula. Muhammad Rasulullah. Nama. Amma ba'du wallahu alam kita ni. Kalau dah 2 kali dah tu ya suruh. Berhenti dah tu. Sekarang ramai kita belajar agama tapi tak ada. Jarang orang nak mengajak kita kepada Allah dengan Nabi Muhammad. Ada orang ajak kepada diri dia pun ada supaya orang hormat dia, supaya gapo. Kena cari orang yang mengajak kita kepada Allah. Tidak mengajak kepada kepentingan dia, kumpulan dia. Tak. Orang ni bawa kita kepada Allah. Kalau kita temu orang ni, orang yang ajak kita kepada Allah, ajak kepada Nabi, pegang sungguh dia. Dia akan bawa kita kepada Allah dengan Nabi. Jangan ajak orang bawa kepada kepentingan dia, maslahah dia, apa dia, tak sapa kita kepada Allah. Nah ni ramai. Dalam hadis fitnah akhir zaman. Dalam Mishkat Masabih ada sebut. Dalam Bukhari pada sebut fitnah yang akan berlaku pada akhir zaman. Nabi kata akhir zaman ini masjid itu makmur. Apa maksud makmur? Ramai orang mengajar. Tetapi kosong daripada hidayah. Orang tua mari nak belajar bab semaya, tak ada orang mengajar. Mengajar bab hadis, mengajar bab tafsir. Tak tahu benda hak tidak fardu ain pun. Kawan ni, pak cik ni nak betul semaya dia macam mana semaya saya sah kau tidak. Akidah saya betul kau tidak. Puasa saya kena qada kau tidak. Semaya saya zaman muda macam mana. Nak cari hidayah dalam masjid tidak ada katanya Nabi. Mengajar banyak. Ramai orang belajar, orang duk mengajar. Masjid itu makmur tetapi kosong daripada hidayah. Katanya Nabi akhir zaman. Lah ni kita tengok pergi masjid, mocik ni mari nak betul akidah. Saya nak temu Tuhan 2-3 hari lagi ni. Ketak. Ni mocik nak mari betul semaya ni. Gigi pun tak ada gelar dah habis tak tahu mana dah. Nak mari betul semaya lah, nak betul semaya, nak betul akidah, semaya mocik ambil muda sah kau tak. Tak ada orang mengajar. Duk mengajar tafsir, duk mengajar hadis. Benda tu Tuhan tak tanya. Tuhan tanya dalam kubur berapa butir kita hadis dan membaca. Bukhari habis tak? Tuhan tanya. Malaikat maut kata. Siapa dia tak baca Bukhari kena kata. Ada? Bukhari, Muslim ada baca? Tak ada. Ada baca tafsir? Tafsir Jalalain ke? Nampak? Nabi kata. Ada dalam soalan dalam kubur. Dia mau habis tak tafsir Tabari? Tak ada soalan lagu tu. Sekarang duk mengajar tafsir. Mengajar hadis. Benda sampingnya tak apa. Tapi kita tengok hak asasinya, hak fardu ain tak ada. Belajar bab semaya, belajar bab solat, belajar bab akidah, belajar bab tasawuf, 3 ilmu wajib tauhid, fiqh, tasawuf. Tak ada orang belajar di masjid. Pas lagu mana? Kawan ni nak betul semaya. Hak ni fardu ain atas diri dia. Dia kena betulkan semaya dia, kena betulkan akidah dia. Lagu mana? Supaya dia bertemu dengan Allah, selamat dia. Man atallaha biqalbin salim. Siapa dia bertemu Allah Taala dalam keadaan hati Allah sejahtera saya. Saya lepas dah ya Allah itu aku semaya, akidah alhamdulillah, semaya saya ingat dah rukuk, semaya saya buat dah masya-Allah alhamdulillah. Rasa-rasalah memang ada kelemahan tapi insya-Allah saya buat habis dah. Qalbin kita salim. Hati sejahtera temu Tuhan. Tapi kalau nak temu Tuhan, semaya tak kena, semaya sudah, semaya saya tak betul, akidah saya tak betul. Selamat ada hati kita. Kita ada masalah dengan orang, masalah selalu. Maka nak temu Allah Taala dalam keadaan hati sejahtera macam mana. Jadi kita baca kitab-kitab ringkas. Ada orang kata tak relevan lah. Baca kitab-kitab bab semaya ni orang-orang zaman dulu ya. Kitab ni pilo ni kita baca kitab ni tebal-tebal ni. Baru nampak bijak sikit. Subhanallah. Kita dengan Allah nak tunjuk bijak kau nak lepas ke fardu ain. Kita kalau tak lepas fardu ain, selagi mana tak lepas, selagi tu Tuhan tulis dosa kita. Tak.
Kita tidur. Tak. Kita dah solat. Tak belajar ilmu akidah. Tak. Kita tahu agama dia. Saya tak curi pun. Tak. Curi tu dosa lain pula. Tak belajar ilmu fardu ain juga berdosa. Sebagaimana tinggal semaya itu berdosa, tinggal pengajian ilmu fardu ain juga berdosa. Siapa dia kata? Ustaz mana kata dak? Allah Ta'ala dan Nabi dia kata berdosa. Lepas lagi mana? Kena cari masa dalam 1 minggu, 1 hari ke, lepaskan ilmu fardu ain. Kalau kita dalam usaha untuk melepaskan fardu ain kita, tak tu berhenti dah. Mula saja kita baca, saya ada dengar ada kelas fardu ain, saya nak pergi belajar. Kita buka saja kitab Bismillahirrahmanirrahim, berhenti dah dosa tu. Tak berhenti dah. Sekarang kita dah cuba dah, nak berhenti dah. Apa ilmu fardu ain saya tak belajar, saya nak belajar sekarang. Maka kesilapan ketika belajar tidak diambil kira. Tapi kalau kita tidak ada usaha nak lepas ke ilmu fardu ain kita, selagi itulah tak dosa kita. Jadi kita kena fikir biar kita lepas dengan Allah. Sebab orang lain tak boleh bantu kita. Ambo sendiri, anak sendiri tak boleh nak tolong. Orang pun tak boleh tolong kita. Saya sendiri pun tak tahu saya lepas atau tidak lepas. Maka masing-masing fikir diri masing-masing. Jangan fikir orang lain. Orang nak kata kita, Allah ngaji sungguhnya. Malam-malam pun tunggu lagi kata. Baik tidur rumah. Makan nasi kau, magi ketel kau. Nama? Oi berajingnya belajar. Dia tak tahu fardu ain. Kita duduk sejam setengah ini dapat pahala fardu. Sebagaimana kita semaya isya tak berhenti-berhenti. Pahala dia. Kerana ramai sekarang orang menganggap belajar ilmu fardu ain ni tak wajib. Belajar ilmu tak wajib, belajar wajibnya semaya. Sebab itulah time semaya ramai. Time belajar tak ramai. Sebab apa? Kerana dia menganggap belajar itu tidak fardu. Kita sibuk macam mana kita akan cari masa sikit untuk semaya. Kita sibuk macam mana? Nak habis dasar ni saya nak semaya. Kenapa? Kerana kita menganggap benda itu fardu. Maka begitu juga ilmu. Kena belajar. Pisah juga cari masa buat untuk lepas fardu ain kita. Apabila lepas, alhamdulillah kita nak mari belajar lagi. Saya dah lepas fardu ain, dapat pahala sunat. Sebagaimana kita dah semaya, dah nak semaya sunat lagi, boleh pahala sunat. Kau lepas belaka fardu ain, lepas belaka fardu ain. Nampak? Kita nak tanyalah sikit. Tanya rukun semaya kau berapa. Lo ni masyarakat sangat memerlukan ilmu fardu ain. Jangan kita buat alasan kata masyarakat pandai dah semaya. Masyarakat dah pandai dah puasa, buat ibadat kepada Tuhan dia pandai dah. Jangan buat lagu tu. Kita tengok masyarakat Fatihah pun tak pandai. Rukun semaya, dia buat semaya pun tak tahu berapa. Kita sebut rukun semaya 13, ada kata 17, ada kata cerita bila. Tak boleh bila. Siapa 9, sudah tak jumpa cari dah. Tak jumpa cari dah. Waktu umur 50, 60. Kalau budak-budak, nyanyonya lah kita. Macam mana nak temu dengan Tuhan? Bimbang ke diri kita. Di samping kita harap dengan Allah yang melepaskan kita daripada neraka tu rahmat saya Allah. Tetapi macam mana kita nak dapat saya kalau kita tak dengar kata-kata Allah? Kita kena dengar, biarlah kita tak mampu nak tunai pun. Kadang-kadang kita tak mampu belajar pun tak faham kau apa dia. Tetapi kita nak jaga supaya Allah Ta'ala saya kita. Tuhan suruh belajar, kita belajar. Tapi saya pun tak faham ustaz, tapi belajarlah. Tuhan suruh belajar. Kita nak dapat saya Allah supaya Tuhan pilih kita daripada hak masuk neraka, tarik kita bubuh dalam syurga. Wa man zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Katanya Allah. Siapa dia yang dihelak daripada neraka dan dimasukkan dia dalam syurga, faqad faz, orang itu benar-benar berjaya. Masa itulah kita akan rasa Allah saya cukup berjaya. Atas muka dunia ni kita boleh duit 1 juta. Menego kita untung. Dapat anak kita rasa gembira, rasa berjaya. Tetapi katanya Allah, apabila kamu keluar daripada neraka, diambil, dimasuk dalam syurga, faqad faz. Kamu betul-betul berjaya. Masa tu kita akan melopak sukanya saya. Tak tahu nak royak ke orang. Kalau anak kita ada. Masa itulah kita akan teringat kepada mak kita, ayah kita. Bila dia nak masuk, saya nak beritahu saya masuk syurga. Saya nak masuk syurga. Royak ke sayang kita, beritahu kepada orang. Gembiranya. Pada masa tu kita tidak akan kecewa dah. Kita akan gembira selama-lama. Semakin hari semakin suka, semakin hari semakin muda, semakin hari semakin sehat. Semakin hari nikmat yang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat syurga ini tak pernah didengar kemerdua dia di telinga, tidak pernah kecantikan dilihat di mata, dan khayalan yang paling indah tidak pernah terlihat di hati-hati.
Kalau boleh benda tu kita tak boleh nak royak lagu mana, begitu bersyukur dengan Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masuk syurga kita. Oh, pada masa tu memang berjaya. Sungguh-sungguh berjaya. Pada masa tu kita tak boleh nak royak ke orang, habis nak royak ke orang ke belakang. Pada masa itulah kita nak semaya, baru semangat nak semaya. Apabila Tuhan tanya macam mana mu duduk atas muka dunia. Susah ke tak? Aku suruh semaya, aku suruh mu puasa, aku suruh buat gani. Susah ke tak? Kita kata susah apa tengok syurga. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu beri tak padan dengan aku semaya. Aku semaya sikit boleh syurga selama-lamanya. Ya Allah, tak padannya. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi apabila lagu tu, sedekah kita atas muka dunia ni, kita rasa susah apabila nak ikut agama ni. Orang tina kena pakai telekung, kena tutup aurat Allah, payahnya, saya kata seksanya. Tetapi apabila masuk dalam syurga, kita rasa benda tu nipis sahaja. Sabar sikitlah, kita akan ketemu dengan Allah Ta'ala, kita akan ketemu dengan Nabi dia. Masa tu kita akan suka. Susah-susah dulu, bersenai-senai kemudian. Berakit-rakit ke hulu, berenai-renai ke tepi. Bersusah-susah dulu, bersenai-senai kemudian. Hebat mana tu? Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Salim Sumai Al-Hadrami di dalam kitab dia Safinatun Najah, sehingga muka surat kena tanda yang sudah. Muka surat 1 kat mana? Pasal yang kedua. Faslun arkanul imani sittatu. Arab boleh baca, Jawi boleh baca ni. Kita baca ko Arab, ambil berkat pengarah tulis ko Arab. Mudah-mudahan bersambung bahasa Arab kita. Sekalipun hamba baca ko Melayu ngajinya, tapi hamba baca juga Arab tu, ambil berkat ni. Berkat ni apa dia? Gak berkat. Kecek betah berkat. Sahabat-sahabat dulu suka benda-benda berkat. Ada orang lain ni kata tak boleh ambil berkat, syirik. Berkat-berkat apa makhluk ni? Syirik. Ada satu kitab nama dia Muhammad Rasulullah. Dikarang oleh seorang ulama Syria, nama Syekh Sirajuddin Abdullah Sirajuddin. Di belakang kitab dia ditulis berkat yang diambil oleh sahabat-sahabat. Nak kata sahabat ni juga minat ambil berkat juga. Salah satunya berkatnya banyaklah. Salah satunya sahabat minum air kencing Rasulullah. Bahaya ke perbuatan ambil berkat siapa tahap tu. Kalau sesi abewa tengok lagu mana sahabat awak kerja lagu tu. Syirik awak minum lagu kerja lagu ni. Ada sahabat minum darah Rasulullah. Ada sahabat apabila tepat tangan Rasulullah tukak nyopakat jamuh. Ada sahabat ambil berkat dengan Rasulullah. Rasulullah pergi minum pada satu berkat dia guting ambil sipel. Ada seorang sahabat berkat sahabat ambil berkat. Sahabat ni ngaji akidah dengan Nabi. Kalau sahabat sendiri buat perbuatan yang syirik, ayat ni ambil berkat, berat benar apa yang mengaji dengan siapa dia? Maka sahabat-sahabat sendiri ni minat ambil berkat. Ada sahabat tu ketika dia kecil Rasulullah pernah pegang kepala dia. Rasulullah budak-budak kecil Rasulullah suka pegang kepala. Maka sampai dia tua dia tidak pernah guting rambut dia. Tepat Rasulullah pegang dan rambut itu tetap hitam sampai ke tua. Hak lain semua putih. Tetapi kawasan ni hitam. Maka sahabat lain bertanya kepada dia, wahai fulan, kenapa rambutmu pelik sangat ni? Dia kata, masa aku kecil Rasulullah mari dan pegang kepala aku sekali. Aku tidak pernah gunting rambut dia sampai ke tua. Semua warna hitam, orang lain putih belakang. Dan orang sahabat lain mari bertemu dengan Rasulullah. Mari bertemu dengan dia pegang tangan. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan aku, dengan berkat tempat yang disentuh oleh Rasulullah, sembuhkan penyakit. Jadi, siap. Ada sahabat ni, tubuh dia bau wangi. Tak pakai minyak atas. Tubuh dia wangi sangat. Maka sahabat-sahabat lain bertanya. Dia kata, macam mana tubuhmu ni pelik? Kata, bau wangi. Dia kata, pakai minyak atas tak? Dia kata, kenapa bau gini? Dia kata, ada satu kisah dulu. Ketika saya kecil dulu, saya penyakit gatal. Hikah. Gatal. Maka mak saya pergi kepada Rasulullah. Beritahu, kata saya ni penyakit gatal. Tengok Rasulullah. Bukan kata bab agama saja. Semua bab Allah Ta'ala akan rujuk kepada Nabi. Bawa bertemu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah kata buka baju. Maka kamu buka baju lah. Gatal tubuh. Penyakit kulit lah.
Maka Rasulullah ludah di tangan dia dan semua ke seluruh tubuh hamba. Maka hilang penyakit gatal dan kekal bau wangi dia sampai mati. Tu sahabat buat kerja lagu tu. Jadi kita ambil berkat ni Allah. Ikut sahabat. Kita nak ikut siapa dia, orang yang lebih faham. Sunnah Nabi. Akidah yang dipelajari. Akidah sahabat. Sahabat ambil berkat. Guting gini ambil sipeh. Bak berkat. Ada macam-macam lah berkat Allah. Kalau nak kecek bak berkat kat. Jangan bimbang. Bak mengambil berkat ni kita bukan belajar dengan Hindu. Kita bukan belajar dengan agama Kristian. Kita belajar dengan sahabat yang mana belajar akidah dengan Nabi sendiri. Jangan bimbang kita dah ambil berkat gini berkat kan. Maka pada zaman sahabat orang paling berkat Nabi. Maka sahabat akan lepas. Ya, kalau dalam kitab-kitab sirah, dia akan lepas anak-anak dia masuk umur Rasulullah. Tujuan apa dia? Tengok bekas-bekas ada air minum. Bekas-bekas Rasulullah. Tu berkat. Maka sahabat buat lagu tu. Sahabat cari orang paling berkat Rasulullah. Apabila meninggal Rasulullah, tabi'in mencari sahabat kerana dia paling berkat lepas pada Rasulullah. Meninggal sahabat, tabi'in akan cari tabi'in kerana dia sempat dengan sahabat. Maka berlangsung begitulah zaman sampai kepada kita ahli Johor ni ambil berkat dengan tutuk guru kita. Dia yang ambil berkat dengan tutuk guru dia berkat sampai kepada Rasulullah. Sehingga ada hadis musalsal dengan musafahah bersalam. Nabi kata man safahani dakhalal jannah wa man safaha man safahani dakhalal jannah. Siapa dia pernah bersalam dengan aku masuk syurga. Siapa dia pernah bersalam orang yang bersalam dengan aku masuk syurga. Maka kita bersalam dengan guru kita, bersalam. Siapa bersalam dengan tabi'in bersalam dengan sahabat. Ada riwayat hadis musalsal pula birru'yah. Man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah. Nabi kata siapa dia tengok aku masuk syurga. Siapa dia tengok orang yang pernah melihat aku, yakni tabi'in pernah tengok sahabat pernah melihat aku masuk syurga. Siapa dia tengok aku tengok maka kita pernah tengok guru kita pernah tengok guru dia, guru tengok sahabat tabi'in melihat sahabat melihat Rasulullah. Maka tengok dan pegangnya kita pun ada sanak dan musalsal kita. Maka jangan bimbanglah perbuatan ambil berkat agama bukan kita sembah dia. Ambil berkat ni lain, keberkatan ni. Kita ambil air tawar, air gapo, tidak ada istilah syirik ke gapo. Arkanul imani sittatu. Kita baca sikit ya. 9-10 suku dah. Antuk minabillah. Pertama itu wajib kita beriman dengan Allah. Ni rukun iman yang pertama. Percaya kepada Allah. Kita wajib kena percaya Tuhan kita yang sebenar-benarnya dan Tuhan yang selayak disembah adalah Allah. Tidak ada dah Tuhan yang selain daripada Allah Tuhan yang sebenar. Tuhan yang tidak sebenar banyak. Tuhan tipu-tipu banyak. Tuhan dakwah banyak. Sebab tu apabila kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar, hanya Allah Taala saja Tuhan sebenar. Maka ketika kita sebut tiada Tuhan itu, tiada Tuhan yang sebenar. Jangan kata tiada Tuhan itu, tiada tokong, tiada Kristian, tiada apa. Tu kita tak nafi. Sebab itu tidak masuk dalam kategori Tuhan pun. Dan bukan Tuhan sebenar. Kita nak nafi macam mana benda tu wujud ni. Depan ni penuh. Gereja penuh tokong macam mana kita nak nafi. Mana memang benda tu ada. Yang kita nafi itu Tuhan yang sebenar. Tidak wujud spesies Tuhan yang sebenar. Hanya Allah Ta'ala. Satu-satu spesies Tuhan yang sebenar. Hal lain tak ada. Kalau spesies manusia ni banyak. Saya ni ramai spesies manusia. Tapi Tuhan sebenar ni ni ya. Nama dia Allah. Tak wujud dah di dalam alam. Alam dunia, alam akhirat, alam khayalan, alam realiti ko, alam apa dia? Hanya Allah Ta'ala saja Tuhan yang sebenar. Percaya Allah Ta'ala tu ada. Dia yang mencipta diri kita. Okey, percaya yang pertama. Kedua, wallahu a'lam.